mana kita terikat untuk memantau sekiranya terdapat apa-apa isu yang berkaitan dengan buruh paksa ini. Puan masih ingat tak filem Tan Sri P. Ramlee yang bertajuk Tiga Abdul? Oh, okey. Ingat, betul. Dia ada satu scene di mana P. Ramlee ini tadi, dia menyelamatkan dia punya abang kan, yang telah dijual. Yang telah dijual, ya betul. Itu kalau tak silap saya pada tahun 70. Menjadi cerita lah, menjadi cerita teladan kepada orang juga. Kalau kita bandingkan, pada tahun 1970 pun sudah berbicara berkaitan dengan jual, kalau marah kena jual dan sebagainya. Betul. So di dalam scene ini, Tan Sri P. Ramlee ini apabila dia diberikan kekayaan, dia cuba menyelamatkan abang dia. Betul. Walaupun dengan apa nilai pun dia sanggup beli. Dia beli balik abang. Saya tertarik dengan kata-kata penjual tu. Dia cakap kalau macam ni lah, lebih untung kita berniaga manusia daripada kita berniaga unta. Okey. Betul. Betul lah? Ya. Dengan lonceng-lonceng dia. Dengan loncengnya, wow dan sebagainya. 2 kali ganda, 4.000 pound. Tuan setuju atau tidak? 4.000 pound. Wow! Anak. So di situ memang sudah wujud apa yang dikatakan sebagai buruh paksa ini, di mana yang melibatkan satu penawaran jual beli lah, wujudnya satu jual beli yang melibatkan proses ini tadi. Penjualan tersebut, kalau ialah saya suka ambil contoh filem P. Ramlee. Kalau puan sedar ataupun tidak, dua orang ataupun abang ini tadi, dia tidak mempunyai keupayaan untuk lari kan. Dia rela saja. Dia merelakan diri dia untuk dibeli dan diperdagangkan. Dijual dengan loceng kan. 2000 dan mempunyai nilai. Apabila orang ingin membeli tersebut, dia tengok fizikal, oh masih okey. Harga dia letak begini. Kalau kita timbang balik kepada situasi sekarang, yang selalu menjadi ancaman adalah kaum wanita dan kanak-kanak. Apa yang saya ingin tekankan di sini, apabila dia melibatkan buruh paksa, dia mesti ada wujud satu ketidakupayaan seorang tersebut yang terpaksa merelakan hati dia untuk dia ambil bekerja. Dia ambil bekerja dengan syarat-syarat yang tidak munasabah lah. Kadang-kadang gaji sekarang kalau kita tengok dia ada gaji minimum kan, 1,500. Ya, tetapi kalau di bawah isu buruh paksa ini silap-silap tidak ada gaji, ataupun gaji ada dia bayar setengah dulu, tertangguh lagi sampai berbulan-bulan semua. Dunia berniaga manusia lagi bagus daripada unta. Pemerdagangan orang ini bunyi dia seperti jual orang macam itu. Jual orang ataupun menjual sebab dia menggunakan perkataan dagang itu sendiri. Tapi konsep pemerdagangan ini sebenarnya besar. Sebab itu kita bincangkan di sini pada hari ini untuk memberi informasi kepada orang di luar sana. Sebab yang kita faham bahwa akta pemerdagangan ataupun anti pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ini telah dipindah pada 2022. Jadi saya mungkin Tuan Edin boleh jelaskan lagi lah apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan pemerdagangan orang ini yang sebenarnya. Ya, terima kasih Puan. Sebelum saya menjawab soalan ini, kita kena faham maksud perdagangan orang dan apa yang dikatakan sebagai buruh paksa. Sebenarnya buruh paksa ini merupakan satu ciri-ciri yang melibatkan satu keadaan di mana seorang pekerja ini dieksploitasi oleh satu pihak yang melihat kelemahan orang tersebut. So sehingga satu tahap apabila kawalan ini berada di pihak tertentu, menyebabkan ianya tidak terkawal dan menjadi satu perkara yang kita panggil sebagai pemerdagangan orang. Jika di Malaysia ini akta yang terbabit dalam menguatkuasa atau mengawal selia adalah akta anti perdagangan orang dan penyeludupan migran yang dia lahir pada 2007 lah. Tetapi pada tahun lepas terdapat pindaan pada tahun 2022 di mana pindaan berkaitan dengan hukuman dan dia pindaan tersebut bertujuan untuk memberi kesan yang lebih lagi pada akta tersebut
supaya perdagangan orang ini dapat dikawal dengan baik dan tidak ada cacat celahnya di situ. Okey, untuk memberi maksud apa yang dikatakan perdagangan orang, saya terpaksa baca ya, sebab dia panjang ni sebenarnya. Betul, kita faham So yang nanti itu. saya akan jelaskan. Okey, kalau kita lihat kepada apa yang perdagangan orang dan penyelundupan migran itu sendiri, yang membawa maksud perdagangan orang artinya itu perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, memperoleh, mengekalkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Itu yang saya maksudkan tadi. Dia punya keyword adalah eksploitasi dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan yang lain. Pemelarian, fraud, pendayaan, penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan kedudukan orang yang mudah terdedah kepada bahaya, perbuatan perdagangan orang ataupun pemberian ataupun penerimaan bayaran atau faedah untuk memperolehi kerelaan seseorang yang mempunyai kawalan ke atas orang yang diperdagangkan. Dia panjang tu. Panjang sebenarnya. Sebab tu dia kena baca, takut dia silap. Dia sebenarnya ialah yang kita faham asal perkataan dagang ni berarti berjual, menjual. Tapi sebenarnya dia keyword dia di sini adalah eksploitasi orang. Tapi di awal tadi saya bercerita, apabila keadaan di mana kita tidak dapat, maksud saya golongan yang lemah ini, dieksploitasi di tahap di mana dia tidak terdaya. Di situ wujudnya perdagangan orang tersebut. Dia memang, kalau dengan arti kata lain, dijual lah perdagangan orang, yang maksud kita menjual sesuatu itu untuk dieksploitasi. Supaya orang yang membeli tersebut akan meraih keuntungan. Jadi betul juga dia ada berlaku penjualan dan pembelian, tapi dalam bentuk hak asasi manusia lah. Dia memang berlaku secara kasar ataupun tidak nampak. Ini adalah urusan yang berlaku secara global. Walaupun kalau kita lihat ataupun kita fahami bahawa kegiatan ini mungkin mustahil berlaku pada zaman yang serba canggih ataupun moden ini. Tetapi apabila satu tekanan ataupun kesukaran hidup seorang itu menyebabkan dia rela untuk dia dieksploitasi sehinggalah dia diperdagangkan. Itu yang dimaksud dengan perdagangan orang ini. Keyword dia tadi adalah eksploitasi, ancaman dan kawalan penuh. Dia tak boleh buat apa-apa dah. Tapi adakah ini melibatkan dia, adakah dia, contoh dia rela dieksploitasi, adakah itu juga salah atau macam mana? Mungkin ada satu dia dipaksa untuk dieksploitasi, dan ada satu situasi dia terpaksa menyerahkan diri dia untuk dieksploitasi. Jadi situasi dua ini berbeza. Jadi macam mana kita nak katakan dia adalah sama sebenarnya? Sebab itu, untuk topik pada hari ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan indikator tersebut. Indikator ini adalah panduan untuk kita mengenal pasti bagaimana seorang individu tersebut dieksploitasi secara terpaksa, rela ataupun sebagainya. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut lagi. Itu. Okay. Kita akan iklan sebentar. Hari ini ada bersama dengan kita pada hari ini adalah saya selaku pegawai penerangan daerah Belaga, dan juga kita punya rakan di sini adalah daripada Jabatan Tenaga Kerja Cawangan Bakun, Cik Edwin. So kita akan membincangkan, kita telah hurai berkenaan dengan pemberdagangan orang. So kita sini ingin bercerita lanjut pula berkenaan dengan buruh paksa. Apa yang kita faham, buruh paksa ini adalah masalah global lah. Dia dihadapi oleh semua peringkat kira-kira, lelaki, wanita, kanak-kanak, juga warga emas. Dan sekarang ini kita boleh lihat buruh paksa ini dilakukan secara terang-terangan dan ada juga secara tersembunyi, dan ini sebenarnya kita katakan telah ada kejadian yang sebenarnya telah melanggar hak asasi manusia itu sendiri. So mungkin Tuan boleh lebih cerita lebih lanjut lagi dengan buruh paksa ini. Terima kasih Puan. Okey, untuk pengetahuan semua,
JTK merupakan satu jabatan yang menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan buruh, pemburuhan, di mana kita memandang seriuslah apa-apa yang berkaitan dengan isu buruh paksa ini. Kita terikat dengan apa yang kita panggil sebagai di bawah ILO ataupun International Labour Organization ataupun Persatuan Buruh Antarabangsa, di mana kita terikat untuk memantau sekiranya terdapat apa-apa isu yang berkaitan dengan buruh paksa ini. Okey, untuk menjawab soalan Puan tadi berkaitan dengan buruh paksa, kalau kita lihat buruh paksa, dia merupakan dua gandingan perkataan, buruh dan paksa. Buruh ini ya seperti sedia maklum adalah individu ataupun orang yang bekerja dengan tujuan dan objektifnya untuk mendapatkan pendapatan ataupun gaji. So, apabila dia digabungkan dengan paksa, buruh paksa, secara tak langsung individu ini melakukan suatu pekerjaan tersebut tetapi bukan dengan kerelaan hati dia. Paksa kan? Dia terpaksa. Terpaksa. Ya, betul. So, apabila yang melibatkan buruh paksa, dia terdapatlah ciri-ciri yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, di mana dia tanpa kerelaan hati bekerja, tetapi tidak diberikan satu pulangan yang sewajarnya menurut undang-undang sedia ada. Ambil contoh gaji, cuti, waktu kerja dan sebagainya. Okay? Kalau kita lihat berkaitan buruh paksa ini, Puan masih ingat tak filem Tan Sri P. Ramlee yang bertajuk Tiga Abdul? Oh, okey. Ingat, betul. Dia ada satu scene di mana P. Ramlee ini tadi, dia menyelamatkan dia punya abang kan, yang telah dijual. Yang telah dijual, ya Itu betul. kalau tak silap saya pada tahun 70-an filem itu Menjadi direkam. filem ya dirakam dan ya Yes. menjadi cerita lah, Cerita. menjadi cerita teladan kepada orang juga. Kalau kita bandingkan, pada tahun 1970 pun sudah berbicara berkaitan dengan jual, kalau marah kena jual dan sebagainya. Betul. So di dalam scenes ini, Tan Sri P. Ramlee ini apabila dia mempunyai telah diberikan kekayaan, dia cuba menyelamatkan abang dia. Betul. Walaupun dengan apa nilai pun dia sanggup beli. Dia sanggup beli balik ya. abang dia tu. Saya tertarik dengan kata-kata penjual tu. Dia cakap kalau macam ni lah, lebih untung kita berniaga manusia daripada kita berniaga unta. Okey. Kalau Puan- Betul. Betul lah? Ya. Ah, Dengan lonceng-lonceng dia dengan tu. locengnya, wow dan sebagainya. Hmm. So di situ memang sudah wujud apa yang dikatakan sebagai buruh paksa ini, di mana dia melibatkan satu penawaran dan satu lagi jual beli lah, wujudnya satu jual beli yang melibatkan manusia, tetapi bukan dengan kerelaan hati. Dia tidak rela lah, Tidak rela dijual. Ya, betul. Dan dalam proses ini tadi, penjualan tersebut, kalau ialah saya suka ambil contoh filem P. Ramlee. Kalau Puan sedar ataupun tidak, dua orang ataupun abang ini tadi, dia tidak mempunyai keupayaan untuk lari kan. Dia rela saja. Dia merelakan diri dia untuk dibeli Yes, dan diperdagangkan. dibeli, dia the first tu tadi dijual. Dijual dengan loceng kan, dan mempunyai nilai. Apabila orang ingin membeli tersebut, dia tengok fizikal, oh masih okey, harga dia letak begini. Kalau kita timbang balik kepada situasi sekarang, yang selalu menjadi ancaman adalah kaum wanita lah, dan kanak-kanak. Ya. Yang muda, mungkin nilai dia lain, yang kuat ataupun nilai lain, umur dan nilai lain. Apa yang saya ingin tekankan di sini, apabila dia melibatkan buruh paksa, dia mesti ada wujud satu ketidakupayaan seorang tersebut dan terpaksa merelakan hati dia untuk dia ambil bekerja. Dia ambil bekerja dengan syarat-syarat yang tidak munasabah lah. Kadang-kadang gaji sekarang kalau kita tengok dia ada gaji minimum kan, Betul. 1,500. 1,500. Ya, tetapi kalau di bawah isu buruh paksa ini tidak ada gaji, ataupun gaji ada, dia bayar setengah dulu, Tertangguh lagi sampai berbulan-bulan semua. Yes. Apabila pekerja ini mengadu kepada majikan, dia diugut.
ugutan dia banyak segilah ugutan tersebut. Ada yang melibatkan kekerasan juga, sehingga pekerja ini buntu dan tidak berupaya. Itu yang kita bicara sebagai buruh paksa lah. Dipaksa. Dan golongan yang terlibat ini bukan sahaja dewasa, ada yang kanak-kanak, ada yang orang OKU. Di sini jaranglah kita melihat, sebab bukan jarang melihat, kita sebenarnya tidak tahu apa yang dikategorikan sebagai buruh paksa. Jadi kalau kita sebut dia melibatkan buruh paksa, ini tidak mengambil kira sama ada dia adalah buruh warga tempatan ataupun buruh bukan warga tempatan. Adakah itu juga menjadi perhatian kepada pihak kita atau macam mana? Okey, di awal tadi saya berbicara tentang kesungguhan Jabatan Tenaga Kerja ini untuk melihat ataupun menangani apa-apa isu yang diadukan kepada kita. Selalunya isu yang diadukan kepada kita dia berbentuk general. Kadang-kadang dia melibatkan pekerja yang lokal, ada juga pekerja yang dari luar negara, ada yang ada permit dan ada juga yang tidak ada permit. Ada juga yang kanak-kanak di bawah umur dan sebagainya. So untuk menjawab soalan Puan tadi, JTK tidak memandang status seorang pekerja tersebut. Sekiranya kita mendapat aduan, apa-apa aduan yang berkaitan dengan pekerja, teranaya, tidak dibayar gaji, tidak diberi cuti, dia dikunci, dikawal pergerakan, itu yang kita bicara nantilah pasal indikator itu, maka JTK akan menyiasat perkara tersebut. Kalau hari ini kita terima aduan, kita dengan sepantasnya akan melawat lokasi tersebut untuk mengesahkan adakah insiden ataupun aduan ini sahih atau tidak. Untuk menjawab itu tadi, kita tak pilih bulu lah, tidak boleh bulu, dan kita akan siasat. Sebab bila melibatkan buruh ini, kita di tempat kita khususnya kita banyak menerima buruh daripada luar. Jadi kadang ada terjadi buruh disebabkan mereka buruh daripada luar, mereka punya hak tidak diambil peduli oleh majikan ataupun dieksploitasikan tenaga dengan tidak setimpal dengan apa yang dia dibayar itu. So itu adalah salah satu kita kategorikan buruh paksa lah juga kan? Betul. Sebab tu saya memang tertarik dengan wording eksploitasi itu. Ya, betul. Sebab bila seorang yang mempunyai dia nampak ruang di mana dia boleh masuk untuk eksploitasi seorang tersebut, dia akan lakukan. Ambil contoh, apabila seorang majikan ini melihat pekerja yang rela hati untuk bekerja dengan niat mendapatkan gaji, walaupun dia tahu yang pekerja ini tidak mempunyai permit, tidak mempunyai pasport yang sah, di dalam fikiran dia sudah mempunyai asas eksploitasi tersebut, di mana dia tahu ini tidak ada permit, so saya boleh buat satu perjanjian yang tidak patuh kepada undang-undang. Ambil contoh gaji kan, gaji 1,500, saya boleh deal dengan dia, saya boleh kawal dia, kamu tidak ada permit, kamu tidak boleh berbincang berkenaan perkara berkaitan gaji, perkara berkaitan cuti, tempat tinggal kamu dan sebagainya. Ini asas dia tadi, eksploitasi. Bila yang eksploitasi yang tidak dapat dikawal, itu yang sehingga insiden yang teruk tu, sehingga dia mengurung, mengawal pergerakan tersebut, ugutan dan sebagainya. Sebab dia tahu yang pekerja ini tidak ada dokumen yang sah kan. Ini adalah antara contoh buruh paksa yang berlaku di sekitar kita tanpa kita sedari. Dan saya ingat ini juga adalah peranan orang ramai juga untuk membantu mana-mana buruh, sama ada dia adalah lokal ataupun bukan lokal, untuk membantu mereka ini, kerana walaupun mereka ini adalah buruh ataupun bekerja, hak mereka sebagai manusia pun kita kena ambil kira, sebab ialah apapun kita atas dasar peri kemanusiaan. Macam itu kan. Itulah wording berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya. Berbalik kepada perkataan itu semualah hak asasi manusia itu. Jadi saya pun berharap juga lah ada orang di luar sana yang mendapat info ini dan
boleh bertindak mengikut apa yang sepatutnya, sebab ya memang berlaku di sekitar kita tapi kita tidak sedar. Betul. Di kawasan kita ini kalau kita lihat di Sungai Asap, Belaga dan ke atas, kita dikelilingi oleh industri peladangan kelapa sawit. Betul. Ya. Di situ memang seperti yang Puan cakap di awal bicara tadi, dia melibatkan pekerja dari negara lain yang bekerja di sini dengan niat untuk mendapat sumber pendapatan. So apabila kemasukan tersebut banyak dan majikan juga berpusu-pusu untuk menggaji, so mereka terlepas pandang berkaitan dengan kebajikan pekerja ini. Bukan saja dari segi gaji, ia juga melibatkan kebajikan lain seperti perubatan, tempat tinggal. Semasa kita buat pemeriksaan di tempat-tempat pengajian, kita juga melihat kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh majikan atau pekerja ini. Adakah quarters atau tempat tinggal ini cukup selesa bagi pekerja-pekerja tersebut? Di dalam isu kemudahan asas, kita tidak diskriminasi sama ada dia lokal ke ataupun pekerja asing. Dia kena sama rata lah. Begitu juga dengan isu yang selalu orang bicarakan, apabila seorang pekerja itu mengandung, bagaimana majikan mengatasinya kan? Sebab wording kita cakap tadi ada berkaitan dengan legal ataupun tidak legal. Selalunya dia akan ambil kesempatan dari segi itu. Apabila seorang pekerja itu tidak mempunyai dokumen lengkap, dia boleh mengukut, kamu sudah dalam mengandung, so kamu tidak boleh buat tuntutan yang lebih, nanti macam mana kamu ingin survive dan sebagainya. Situ sudah ada ciri-ciri eksploitasi itu. Ya, betul. Ya, itulah dia, apa yang kita selama ni kita tidak kenal juga apa peranan dan tugas Jabatan Tenaga Kerja ni. Sebenarnya ini adalah salah satu peranan daripada Jabatan Tenaga Kerja yang melindungi pekerja-pekerja ataupun buruh-buruh yang di bawah kawasan kita ni lah. Dan ialah kita juga ini mengambil iktibar daripada kisah-kisah ini juga. Untuk pengetahuan Puan dan para penonton semua, JTK merupakan satu jabatan di bawah MAPOL, Majlis Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran. Kita salah satu daripada jabatan yang terlibat dalam memastikan isu-isu perdagangan orang ini dikawal ataupun diatasi dengan arti kata yang sebenarnya. Sebenarnya tujuan asas ataupun tujuan sebenar keutamaan kerajaan kita adalah untuk memastikan isu yang berkaitan dengan buruh paksa ini tidak memberi kesan kepada ekonomi dan juga pembangunan negara. Sebab kenapa Puan? Sekiranya isu yang berkaitan dengan buruh paksa ini muncul, ia boleh memberi ataupun menjejaskan ekonomi. Ambil contoh di sinilah, kita kan peladangan kelapa sawit. Sekiranya ILO yang kita bincang tadi, International Labour Organization, dan negara luar yang mengawasi dia berkaitan dengan isu buruh paksa ini, boleh menjejaskan ekonomi dengan kesan sekatan. Itu yang kita cuba elakkan, disebabkan produk ataupun produk kita dijual dengan andaian bahawa produk ini dihasilkan melalui buruh paksa. Itu sebenarnya objektif utama MAPO ataupun Jabatan Tenaga Kerja ini mengawasi lihat ataupun memastikan isu-isu berkaitan buruh paksa ini dapat diatasi sekiranya kita menerima sebarang aduan. Ya, itu dia bersama dengan kita pada pagi ini, para penonton. Kita dapat informasi yang sebenarnya perlu kita ambil tahu, perlu kita ketahui lebih mendalam, karena semua ini seperti saya kata tadi berlaku di sekitar kita tanpa kita sedari. So kita akan bincangkan topik seterusnya, yaitu indikator-indikator. Jadi jumpa lagi selepas ini.
Kita kembali lagi untuk membincangkan berkaitan dengan indikator buruh paksa dalam isu pemerdagangan orang. Ya Tuan, saya tertarik salah satu daripada indikator untuk buruh paksa ini. Dia ada jelaskan di sini. Pekerja tinggal atau bekerja di tempat terpencil yang jauh dari kemudahan awam seperti jalan raya, pengangkutan awam, telefon awam, kawasan yang tidak meliputi talian telefon dan internet, ataupun kawasan tempat tinggal yang tertutup dan terlindung dan yang tidak dilihat dari orang luar. Kita melihat kepada geografi ataupun persekitaran kita di daerah Belaga ini. Boleh dikatakan kita punya kawasan ini 80% adalah kawasan yang memang terpencil dan dihubungkan jalan raya, tapi jarak antara jalan raya atau dari satu kawasan ke satu kawasan itu terlalu jauh. Jadi adakah ini juga indikator ini telah dijadi salah satu indikator kepada buruh paksa, tapi adakah ini juga kita ambil kira sebagai salah dari segi akta itu atau macam mana? Mungkin Tuan boleh jelaskan lagi lah berkaitan dengan indikator-indikator yang lain juga. Okey, terima kasih Puan. So, bila kita bercakap dengan indikator ini merujuk pada panduan lah. Panduan bagi pegawai tenaga kerja menjalankan siasatan. So, melalui panduan ini kita akan mencari ataupun mengenal pasti ciri-ciri yang mengaitkan satu-satu isu tersebut adalah buruh paksa. So, bila Puan bercakap tentang lokasi tadi, itu di bawah indikator nombor 2 sebenarnya, iaitu pemencilan. Pemencilan ini secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun terancang ataupun tidak terancang, di mana majikan mengambil kaedah, di mana memikirkan suatu lokasi yang jauh daripada masyarakat. Dia menghadkan komunikasi pada orang luar. Ya, sebab kita tahu di kawasan kita ini industri melibatkan peladangan, ya. So banyak juga yang berkata-kata sukar untuk mencari pekerja. So untuk kita mengawal movement pergerakan pekerja ini adalah dengan meletakkan pekerja tersebut di lokasi yang sukar untuk mereka melarikan diri. Ambil contoh, mungkin ataupun ada setengah majikan yang meletakkan tempat tersebut di lokasi yang dikelilingi oleh pasir, sungai pun ada juga. So secara tidak langsung pekerja ini susah untuk melarikan diri sekiranya berlaku apa-apa peraturan yang memberi ancaman lah. So indikator pemencilan ini merupakan satu panduan yang kita lihat, lokasi menempatkan pekerja ini terasing daripada dunia luar. So itu juga merupakan satu indikator yang tersenarai di dalam indikator yang digariskan oleh ILO, International Labour Organization, yang patut kita kena pasti. Walaupun dia jauh, kalau majikan yang dapat menyediakan satu kaedah untuk mereka berhubung, dia tidak jatuh kepada indikator ini. Contohnya mungkin dia boleh sediakan kenderaan kepada pekerja jika mau ke pasar lah yang terdekat, ataupun dia pasangkan peranti wifi untuk pekerja dia di sana. Jadi itu adalah salah satu indikator jadi penanda aras kepada JTK juga untuk kenal pasti sama ada mereka punya indikator ini macam mana mereka handle macam itu lah. Bila bercakap tentang pemencilan ini, bila kita membuat checklist sendiri lah. Okey, pemencilan lokasi sudahlah jauh, tapi susah untuk berhubung dengan dunia luar. Berada di ulu. Kalau di sini para penonton, ulu ini merujuk pada etnik dan tapi juga di sini ia merujuk kepada lokasi di pedalaman. juga, betul. Kita selalu cakap gunakan ayat ulu. So apabila mereka berada di pedalaman, susah untuk mereka menyampaikan ataupun berhubung dengan dunia luar. So kalau kita siasat, memang dengan sengaja majikan mengawal pekerja-pekerja ini dari aspek pemencilan tersebut.
Satu sudahlah jauh, satu lagi susah untuk berhubung. Kita pernah melawat banyak lokasi, Puan, lokasi ladang dan sebagainya. Ada majikan yang betul menitik beratkan kebajikan pekerja, walaupun susah untuk mengakses pada Kawasan tersebut. Mereka mengambil satu kaedah memasang peranti yang kita kenali sebagai connect kalau tak silap saya, di mana pekerja tersebut boleh berhubung dengan dunia luar. Menggunakan wifi, dia bentuk wifi lah. Kalau kita merujuk pada pemencilan, tidak berlaku lah indikator tersebut, kerana dia masih dapat berhubung walaupun jauh. Sebab tu saya fikirkan, kalau kita ambil kira situasi kita sini, berarti tiada kawasan yang tidak termasuk dalam indikator ini. Sebab kawasan kita memang Jauh. boleh dikatakan jauh dan memang terpencil dan memang tiada liputan internet dan susah berhubung dengan dengan masyarakat ataupun dunia luar lah, kita katakan bahasa di sini. Tapi bila pihak majikan mengambil kesempatan ataupun bertindak untuk menjaga orang-orang dia akan pastikan walaupun jauh, walaupun tiada, tapi dia boleh wujudkan kemudahan-kemudahan yang memudahkan pekerja dia. So itu antara macam mana indikator ini kita cakap kadang-kadang macam tidak masuk akal, tapi boleh diatasi oleh majikan. Betul. Ya. Itulah kita cakap tadi, dengan sengaja ataupun dia sudah rancang. So dia tahu kawasan ini memang jauh, so dia tidak merancang untuk menyediakan kemudahan-kemudahan komunikasi yang lain dengan tujuan untuk menyekat pergerakan pekerja dia. Itu yang nombor 2 lah, indikator. Sebab yang nombor pertama, para penonton, kita telah membincangkan tentang indikator yang pertama itu melibatkan golongan yang lemah. Yang kedua tadi adalah pemencilan lah. Mungkin saya akan bacakan dulu, nanti kita bincangkan. Okey, boleh. Untuk JTK melakukan penyiasatan, kita diberikan satu panduan ataupun indikator, iaitu 11 indikator lah, yang merujuk ataupun untuk mengenal pasti sama ada isu buruh paksa ini wujud ataupun tidak di satu-satu keadaan. Yang pertama yang melibatkan golongan yang lemah. Golongan yang lemah ini adalah merujuk kepada kaum wanita, kanak-kanak, mungkin orang tua, dan OKU. Apabila mereka lemah, golongan ingin mengambil kesempatan, mengambil mereka bekerja dan eksploitasi, eksploitasi. Yang kedua adalah pemencilan. Kita sudah bincangkan lokasi tersebut. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita telah berbicara tentang yang sekat pergerakan. Itu indikator nombor 3. Bila dia sudah jauh, dia sekat lagi. Indikator nombor 3. Yang keempat, ugutan. Itu pun sudah kita bincangkan. Ugutan dari segi fizikal atau mental. Ada juga majikan yang menahan dokumen. Itu indikator yang kelima. Indikator yang keenam, penderaan fizikal. Indikator yang ketujuh, penipuan kontrak. Indikator yang ke-8 berkaitan dengan gaji lah, kawalan gaji. Ke-9 berkaitan dengan hutang. Ke-10 tempat tinggal, dan yang terakhir adalah waktu kerja. So kita akan mengupas lebih lanjut berkenaan indikator ini. Setiap indikator ini dia ada situasi-situasi yang berbeza. Betul. So kita akan berbincang lagi berkenaan situasi-situasi ini, sebab itulah kita cakap kawasan lain tempat lain cara dia. Dan ini kita berbincang mengambil kira kawasan Belaga ini khusus dia. Ya Tuan? Ya. Okey. Bila kita sebut berkenaan dengan dokumen pula, dokumen pengenalan diri ditahan, kad pengenalan atau pasport ditahan, ataupun menyekat pergerakan pekerja ini secara tidak langsung melibatkan hak asasi manusia ataupun hak asasi individu tersebut, di mana dia sudah tidak bebas bergerak, dia sudah tidak boleh pergi ke sana, dia sudah tidak boleh pergi di sini. Jadi pihak JTK pula bagaimana menasihati majikan untuk menangani isu ataupun perkara ini. Okay. Bila kita tengok indikator yang keberapa tadi? Yang kelima itu berkaitan dengan tahan dokumen itu. Selalunya melibatkan pekerja dari luar negara, Indonesia dan sebagainya, di mana majikan ini apabila kita siasat dan kita buat siasat, bertanya, tujuan mereka adalah untuk memastikan dokumen asal tersebut berada dalam
selamat lah, takut hilang dan sebagainya. Tetapi kalau bila kita berbicara tentang forced labor ataupun buruh paksa, ini merupakan satu ciri-ciri di mana majikan secara tidak langsung melibatkan dirinya untuk ciri-ciri asas sebagai forced labor itu sendiri, menahan dokumen walaupun pada asalnya untuk melindungi dokumen tersebut daripada hilang atau rosak, tetapi hakikatnya pekerja tersebut dikawal. Dia link juga dengan sekat pergerakan tu sebenarnya. Bila dikawal pasport, okeylah kalau ada yang berikan salinan dan sebagainya, tapi ada yang langsung tidak beri, dikawal supaya pekerja ini berasa takut untuk pergi keluar. Kadang-kadang pekerja ini tidak tahu di mana pasport itu disimpan, sehingga mereka minta pun tidak diberikan on the spot pada masa yang pantas. Supaya itulah tadi bila kita bincangkan kawalan tersebut, dia pegang pasport, dia pegang ID pekerja tersebut, maka pekerja ini risau untuk berada di tempat-tempat lain, takut ditangkap oleh penguat paksa ataupun sebagainya. Selain daripada kita ini, perkara ini dia meliputi banyak indikator yang lain. Selain daripada pengawalan pergerakan dia terkawal, dia juga melibatkan ancaman dan ugutan kepada pekerja itu. Sebab kalau kamu keluar, kamu akan ditangkap atau and then mungkin juga dia cakap kalau kamu ditangkap, saya tidak mau pergi tanggung jawab. Betul. Biarkan kamu di sana. So itu antara ancaman dan ugutan. Secara halus kepada daripada majikan kepada pekerja dia. Betul. Kan? Ya, betul. So kalau dia sudah berbicara seperti itu, dia secara tidak langsung memang dia, sebab indikator yang 11 ini, dia tidak boleh kita bincangkan berasingan. Betul. Sebenarnya dia bersangkut paut. Betul. Dia dokumen ini sudah disimpan, ditahan secara tidak langsung, pergerakan pekerja tersebut dikawal. Itu indikator sekat pergerakan. Nah, bila dia dikawal, dia rasa ingin memberontak, majikan pula akan mengeluarkan satu ugutan. Untuk dia bersangkut paut dan mengancam untuk keselamatan dia pula. Okey. Dan ini juga boleh kita boleh kita kait kepada tindakan ataupun mungkin ada yang lebih drastik daripada itu, di mana indikator pekerja diderah itu pula. Betul. Dari segi fizikal, dari segi mental, dan penderaan ini tidak semestinya melibatkan dipukul ataupun melibatkan ada luka ataupun yang melibatkan kecederaan semua. Saya lihat dera ini pun dalam pelbagai faktor, antara dia seperti bekerja lebih masa, itu pun dianggap sebagai penderaan ya tuan. Kemudian gaji yang dibayar tidak setimpal, itu pun salah satu dalam penderaan. Jadi kadang-kadang orang melihat bila sebut pasal dera ni dia dipukul secara fizikal, kan? Tapi sebenarnya bagi saya ataupun memang termasuk dalam indikator kita, penderaan pekerja itu bukan semestinya daripada fizikal, dia melibatkan yang hal-hal kecil itu juga, mental fizikal, gaji tidak setimpal, kemudian tidak diberi makan dan minum. Betul. Itu semua kan Puan? Ya betul, saya setuju dengan kata-kata Puan itu sendiri. Sebenarnya bila kita berbicara tentang penderaan, kita akan merujuk pada fizikal. Kadang-kadang bila kita membuat siasatan, memang sukar juga untuk kita pastikan bahawa pekerja ini telah didera dari segi fizikal, melainkan terdapat tanda-tanda ataupun bekas di dalam badan yang mengesahkan penderaan fizikal itu telah berlaku. Sekiranya penderaan fizikal itu telah berlaku melibatkan kecederaan yang lebih parah lagi, kita akan refer tersebut kepada pihak macam polis lah, yang akan membawa kes tersebut kepada kes jenayah. Okey, tetapi intipati daripada indikator ini, sekiranya seperti Puan cakap tadi, kita tidak nampak penderaan tersebut. Mungkin dia melibatkan emosi, pengasingan, quarters, for example, disuruh bekerja lebih masa. Yang sebab kita tahu mengikut Ordinans Buruh Sarawak, kita masih kekal dengan 8 jam bekerja sehari sebagai waktu kerja normal kan. Betul. Tapi mereka dipaksa dari segi itu. Sekiranya kamu tidak patuh untuk 1 jangka masa bekerja, kamu tidak layak untuk ambil contoh ambil cuti ataupun ataupun
tidak layak dibayar OT OT apa kah, ration segala. kah, untuk makanan dan sebagainya, tidak dapat keluar ujung minggu kan. Ya. So secara tak langsung itu pun merupakan satu penderaan penderaan yang berbentuk emosi dan sebagainya lah. So itu kita berbicara indikator, dia tidak dapat asing, dia memang berkaitan. Dia memang berkaitan semua kan. Kemudian ada lagi juga dia cakap indikator yang ketujuh, iaitu pekerja ditipu syarat-syarat pekerjaan. Pekerja melakukan pekerjaan lain selain pekerjaan yang ditawarkan. Ini pun banyak berlaku. Contohnya dia ditawarkan sebagai electrician lah katakan. Kemudian bila dia masuk di tempat kerja tu, dia tidak pernah pun sentuh wire-wire. Dia dibuat dia suruh angkat barang, disuruh jadi driver, jadi apa, dan tidak pernah menyentuh pun kerja yang melibatkan tawaran yang diterima itu. So ini salah satu indikator juga yang dikatakan buruh paksa. Betul. Itu all under indikator yang ketujuh, penipuan kontrak pengajian. Bila kita berbicara tentang penipuan kontrak pengajian ini, bukan hanya berlaku kepada pekerja TKI, tenaga kerja Indonesia asing, tetapi ianya juga berlaku pada pekerja lokal kita, pekerja tempatan yang selalunya bila mereka membuat aduan di sini, kes ini melibatkan mereka yang bekerja di luar negara. Penipuan ini sedikit ini mereka tahu kelemahan ataupun kehendak pencari kerja ini dengan tawaran yang tinggi, gaji yang besar. Kalau puan sedar ataupun tidak, mungkin di media sosial jarang, tetapi di surat khabar, for example, ataupun di iklan-iklan yang dipaparkan, mereka mencari pekerja untuk bekerja di luar negara. Okay? Bila bekerja di luar negara, pencari kerja ini dia tidak menyiasat dengan lebih mendalam. Just terima saja tawaran tersebut. Dan sekian tarikh kita akan bertolak. Jadi bawa paspor dan sebagainya lah. Apabila kita menyiasat perkara ini yang diadukan oleh pekerja lokal kita akan bermula dengan siapa kamu bekerja. Siapakah yang membawa kamu ke luar negara untuk bekerja? Betul. Dan very surprisingly, kita terkejut bahawa mereka tidak tahu sebenarnya. Mereka tidak tahu siapa yang bawa mereka bekerja. Syarikat apa pun mereka tidak tahu. Mereka orang perseorangan yang membawa dengan nama-nama nickname ataupun nama-nama samaran. Sudah sampai di sana, dan puan cakap tadi dijanjikan untuk bekerja sebagai technician. Tiba di negara tersebut, mereka bekerja sebagai cleaner. Ditawarkan 5,000 duit kita. Sampai di sana berapa ratus saja. Memang penipuan. Ada juga sampai satu tahap mereka ini sebenarnya diedarkan untuk bekerja di mana-mana industri di negara asing, sehingga mereka tidak dibayar gaji yang setimpal dan terpaksa menghubungi ahli keluarga yang berada di Malaysia untuk diselamatkan. Kita pula pernah menyiasat aduan-aduan seperti ini. Bila dia melibatkan isu penipuan kontrak ini, saya selalu memberi nasihat kepada orang awam, pencari kerja yang berhasrat untuk bekerja di luar negara. Sila pastikan bahawa iklan tersebut genuine, maksudnya sahih. Dari sumber yang sahih. Kita kena pastikan syarikat apa yang menawarkan tersebut, adakah ianya berdaftar dengan SSM, pendaftar syarikat yang betul, siapa orang perseorangan yang membawa kita ke luar negara, kita kena tahu benda-benda tersebut. Nombor telefon yang harus dihubungi di luar negara, kita kena tahu. Jika tidak, itulah eksploitasi dari segi kelemahan informasi, pengetahuan orang-orang kita yang kurang, yang hanya memikirkan tentang tawaran tersebut tapi tidak menyelidik terlebih dahulu. Itu yang selalu kena tipu. Bila sampai sana, gaji tidak seperti ditawarkan, jawatan pun berbeza dengan apa yang ditawarkan. Itu okey tu, yang jadi cleaner pekerjaan. Ada yang dipaksa untuk melacur. Bila kita berbicara tentang pelacuran ini, dia bukan hanya melibatkan wanita, lelaki pun ada juga. Termasuk juga lelaki. Dia tidaklah
dengan wording sebagai pelacur itu, mungkin dia wording yang lain di negara tersebut. Tetapi industri tersebut adalah inilah tadi di media sosial pun kita dapat lihat kan, yang mereka penipuan tersebut. Pekerjaan macam itu kan. Ya itu dia. Itu juga kita nasihatkan kepada anak-anak kita, belia-belia kita di kawasan kita ini khususnya. Sebab ada yang nampak, oh kerja di luar negara, dia cakap. Betul. Gaji lumayan, dia cakap. Sambil bekerja boleh jalan-jalan. Tapi mereka tidak selidik dari mana sumber tu, dari mana pekerjaan tu, dan akhirnya sampai di sana tersadai. Betul. Kemudian bila berlaku kecederaan kah ataupun melibatkan sakit kah, kena pergi hospital, bil melambung sehingga puluhan ribu disebabkan faktor-faktor ialah kita orang asing berada di tempat orang pula, kita pula kena kadar orang asing itu. Jadi itu yang pernah berlaku, banyak berlaku. Jadi kita harap iktibarlah daripada perkara-perkara ini. Peranan Orang awam sentiasa melaporkan lah. Jangan tutup mulut, jangan memandang perkara yang berkaitan dengan buruh paksa ini tiada kaitan dengan kita. Ini mengambil mudah lah. Ini isu berkaitan dengan pekerja yang bukan keluarga saya. Ya. Saya tutup sebelah mata. Jangan begitu. Ambil ini sebagai satu tanggungjawab untuk kita melaporkan kepada JTK supaya kita dapat siasat lah. Ini bukan juga kita cakap jaga tepi kain sebenarnya. Bukan. Kita melihat kepada peri kemanusiaan. Kalau kita nampak orang itu tidak dilayan ataupun tidak dilakukan selayaknya ataupun sebaiknya, kita pun ambil nilai peri kemanusiaan itu, laporkan kepada pihak JTK berkaitan itu juga. Dan untuk majikan pula macam mana, Tuan? Majikan saya selalu memberi peringatan lah. Sekiranya majikan yang ambil endah tak endah ataupun degil untuk tidak melayan pekerja dengan tidak sepatutnya, sekiranya kita dapati JTK melalui Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran ini, kita boleh ambil tindakan ke atas majikan tersebut. Tetapi majikan yang bertanggungjawab, saya rasa tidak sebegitu. Mereka akan lebih bertanggungjawab dengan pekerja ini, kerana pekerja ini merupakan satu sumber ataupun aset kepada mereka untuk sustain peladangan dan sebagainya. Sekiranya jika tiada pekerja, bagaimana mereka ingin produce produk dan meneruskan operasi. So, dari semasa ke semasa mereka perlu mematuhi undang-undang keburuhan. Kalau di Sarawak, Undang-Undang Buruh Sarawak berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan hari bekerja, hari cuti dan sebagainya. Itu majikan kena patuh lah untuk mengelakkan sebarang isu berbangkit berkaitan dengan buruh paksa. Okey, itu dia. Ada tambahan lagi yang perlu masyarakat di luar tahu berkenaan dengan buruh paksa ini, sebab benda ni memang berlaku di sekitar kita ya. Kita tidak sedar. Dan sebab itu kami pihak Jabatan Penerangan sini bersama dengan JTK mengambil inisiatif untuk membuat satu sesi begini supaya memberi maklumat kepada masyarakat di luar sana berkaitan apa yang berlaku di sekitar kita tanpa kita sedari, dan mungkin juga berlaku pada diri kita sendiri tapi kita tidak sedar. Jadi kita tidak cakap benda ni dia terpulang kepada individu juga. Kalau dia rasa sudah sampai masa dia mengetengahkan hak dia, jadi tampil dan bersuara dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perkara ini secara saluran yang betul ya Tuan. Secara saluran yang betul. Baik, itu adalah daripada kami berkongsi berkaitan dengan indikator apa sudah kita ini, isu indikator buruh paksa. Indikator buruh paksa dalam isu pemerdagangan orang. Kami ambil kami ambil peluang ini juga untuk berterima kasih kepada penonton yang bersama dengan kami mengambil tahu berkaitan isu yang kami bincangkan ini.
dan kita harap sesi seperti ini ada lagi pada masa akan datang. Kesinambungan dia, supaya kita boleh sentiasa memberi informasi kepada masyarakat di luar sana berkaitan apa yang telah pihak kita ataupun kerajaan lakukan, boleh bantu rakyat kita di luar sana. Oke, sekian saja dari kita. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada kerana menjemput saya untuk bersama-sama pada hari ini, dan kita jumpa lagi pada topik akan datang lagi.